agenda pada hari ini, kita mulakan dengan sesi 1 iaitu pengenalan khusus dan pentaksiran berhubung khusus integriti anti rasuah yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Prof. Madya Dr. Jurina Jaafar, pensyarah dari UiTM yang juga merupakan ahli jawatankuasa teknikal NPU IPTS. Jadi dipersilakan Doktor. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi pada kehadiran sekalian. Pengenalan khusus ini adalah merangkumi kepada pengenalan performa iaitu kursus integriti dan anti rasuah. Beberapa performa berkenaan dengan kredit akan saya bentangkan dan kongsikan di sini. Ya, so dalam performa pagi ini yang saya ingin kongsikan di mana saya akan memperkenalkan performa. Performa itu mengandungi secara keseluruhan apa yang ada dalam kursus ini, tertakluk kepada kandungan kursus kepada 2 kredit dan kalau tengok kandungan kedua ini, kita akan lihat juga perbezaan 2 kredit, 3 kredit, 1 dan 1 tambah 1 kredit. Maksudnya kat sini, pemilihan boleh dilihat pada hasil pembelajaran iaitu 2, 3, 1 dan juga ada modul yang disediakan 1 tambah 1 kredit. Lepas itu kita akan melihat kepada pemetaan penjajaran konstruktif dan akhirnya kepada kesimpulan. Kalau kita lihat di sini, kenapa pemilihan 2 kredit itu ditunjukkan pada awalnya? Okey, 2 kredit ini adalah yang kebanyakan dipilih merangkumi 2 kredit. Okay. Kalau kita lihat di sini, performa yang disediakan dan diberikan kepada semua institusi ini merangkumi secara keseluruhan maklumat kursus. Okay, kalau nampak di sini, this is the one yang kita share, di mana nama kursus, kredit dinyatakan dengan jelas dan hasil pembelajaran di sini kita nampak pada setiap kredit itu dinyatakan secara pembangunan mengikut kredit. Kalau kita lihat di sini, hasil pembelajaran 2 kredit ada menerangkan konsep integriti dan anti rasuah. 2, menilai bentuk perlakuan rasuah dan salah guna kuasa. Dan ketiga, menghubung kait nilai integriti dan anti rasuah dengan isu semasa. So kalau kita lihat di sini, hasil pembelajaran itu memang dibangunkan khusus mengikut kredit. Sinopsis berdasarkan kredit dan juga hasil pembelajaran yang perlu disampaikan kepada pelajar. Bila kita lihat di sini, kita masih lagi mengekalkan kandungan BOK dan konteks yang kita perlu sampaikan kepada pelajar itu memang sama. Modul yang diberikan kepada pelajar itu masih lagi merangkumi keseluruhan modul. Cuma yang bezanya di sini adalah pemetaan kepada seluruh aktiviti dan juga hasil pembelajaran itu disesuaikan dalam pembangunan pada setiap kredit. Nanti kita nampaklah perbezaan daripada nanti kandungan pembentangan yang kedua, di mana kita akan lihat perbezaan 2, 3 dan sebagainya. Sinopsis masih lagi dalam konteks kepada kandungan integriti dan anti rasuah. Seterusnya, inilah modul yang akan kita jalankan dalam kursus ini, mengandungi modul 1 hingga modul 10. Walaupun kita kata kredit berbeza, tapi yang penting BOK dan juga pembelajaran itu masih mengikuti modul yang sama. Pada awal modul, kita rangkakan kepada pengenalan kursus dan bila kita nampak ia masuk kepada modul-modul yang lain, kita nampak konteks yang juga kursus maklumat itu akan lebih mendalam lah. Dan modul-modul ini akan dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya yang lain, di mana mereka akan berkongsi juga pengalaman dalam pengajaran yang telah dilakukan oleh mereka. So masuk kat sini kita perlulah mengikuti pada keseluruhan sesi ini supaya kita dapat gambaran dan juga kita boleh tambahlah pengalaman yang mereka ada itu dalam proses pembelajaran dan pengajaran kita nanti. Modul ke-6, kawan rakan-rakan saya ni akan kongsikan juga kita cerita-cerita panas dan juga apakah contoh-contoh yang dibawa yang memang kita tahu itu dalam lingkungan isu semasa.
memang merangkumi keseluruhan pembelajaran. Dan juga kita tengok kalau kat sini modul ke-7 kan, rakan-rakan saya daripada SPRM memang mereka ni mempunyai banyak pengalaman lah mengenai modul 7, ya, 8 dan juga seterusnya. So pastikan kita mengikuti setiap sesi yang kita adakan ini. Kita juga dalam performa ini, kita bantu dalam pembangunan aktiviti pentaksiran. Kalau kita rangka di sini, untuk 2 kredit, kita ada 20% kuis, main peranan ataupun tinjauan mesra dan juga refleksi. Seterusnya ada juga 40% dalam bentuk pembentangan dan 40% lagi laporan. Okey, di sini masa tempoh sesi pengkongsian nanti modul 1 hingga ke 10 nanti, pentaksiran, contoh-contoh pentaksiran dan aktiviti yang dilakukan juga dikongsikan masa sesi pembentangan itu nanti, dan nanti kita dapat tambah lagi dengan aktiviti masing-masing masa kita nak masukkan lah nanti dalam proses pembelajaran dan pengajaran itu nanti. Kalau kita nampak di sini, rujukan kita nyatakan di sini memang dapat gunakan lah dalam pengajaran kita nanti. Dalam performa juga mempunyai iaitu pemetaan penjajaran konstruktif kursus integriti dan anti rasuah mengikut kredit. Saya kongsikan sini adalah contoh kepada 2 kredit, di mana 2 kredit merangkumi HPK, kita ada hasil pembelajaran khusus merangkumi 3 hasil pembelajaran di sini, di mana hasil pembelajaran yang pertama kita nampak dia memilih KKM MQF 5 iaitu kluster 5. Kluster 5 iaitu etika dan profesionalisme. Kaedah penyampaian di sini adalah kuliah dan juga apa-apa yang kita boleh bawa dalam kuliah tersebut selalunya memang disertai dengan case based learning serta aktiviti yang mana dapat kita gunakan dalam kaedah penyampaian. Di sini komponen kaedah pentaksiran diberikan sebagai pilihan, iaitu yang pertamanya boleh memilih dalam bentuk kuis ataupun role play ataupun walkabout ataupun refleksi. Tapi markah yang perlu kita sediakan di situ adalah 20%. Dan perincian tugasan dinyatakan dan akan dibantu juga dengan contoh-contoh yang diberikan dalam performa yang disediakan ini. Dan SLT, di hujungnya SLT itu sebagai panduan, dan pembangunan SLT itu kita serahkan kepada pihak institusi lah untuk bangunkan SLT berdasarkan kuliah minggu yang perlu disampaikan. HPK yang kedua, kita lihat menilai bentuk perlakuan rasuah dan salah guna kuasa, dan map kepada MQF 3B kemahiran interpersonal. 40% merangkumi kepada pembentangan, dan kluster MQF 3B adalah berkenaan kemahiran interpersonal. Seterusnya, yang ketiga, menghubung kait nilai integriti dan anti rasuah MQF keempat, memilih kepada kluster keempat iaitu kemahiran kendiri. So kita nampak taburan yang disesuaikan dalam pembangunan kemahiran untuk 2 kredit. So kita bangunkan performa ini sesuai dengan kredit yang kita pilih. Di sini di dalam 2 kredit, setiap HPK yang dinyatakan di sini kita bagi contoh tugasan. Maksudnya kita ada guideline lah. Performa ni kita akan gunakan sebagai panduan untuk kita sediakan juga bentuk tugasan, di mana kalau kita memilih kuis, kita nampak kuis tu boleh dibangunkan dalam pelbagai bentuk, tapi perlu merangkumi markah sebanyak 20%, dan bagaimana tugasan mencapai HPK juga diterangkan, dan bagaimana dianya memenuhi juga kemahiran, pembangunan kemahiran etika dan profesionalisme. Okay. So memang dalam performa, memang hasrat kami untuk membantu pada setiap institusi menjalankanlah proses pengajaran khusus ini. Kita adalah beberapa contoh soalan yang boleh dilihat sebagai panduan. Okay. Ini adalah contoh kita bagi senario, macam kita pernah sediakanlah soalan-soalan yang dalam bentuk kuis. Selain pada kuis, kita juga boleh memilih iaitu aktiviti pentaksiran, iaitu main peranan ataupun role play, di mana situasi juga diberikan bagaimana kita nak merangkalah
pentaksiran yang berbentuk main peranan. Okey, ada juga diberikan contoh di sini. Okey, bolehlah digunakan sebagai rujukan. Dan kalau nampak di sini, kita juga masukkanlah hasil tugasan main peranan dan role play ini. Kita nampak perkara yang perlu ada dalam pembangunan pentaksiran role play ini, iaitu perkara seperti isi main peranan, lakonan, kepentingan, apa yang perlu kita naikkan, timbulkan dalam situasi tersebut. Yang nombor 3 tu kita nampak kita nak tekankan kepada pelajar bagaimanakah kepentingan isu integriti dan anti rasuah ini dapat diketengahkan dengan baik. Maksudnya bila kita lakukan role play itu, penekanan kepada setiap isu tu dapat dibentangkan oleh pelajar, dan aplikasi dan tindakan juga kita dapat masukkanlah dalam hasil tugasan yang kita mahukan daripada pelajar tersebut. Dan kelimanya, kita nampak kesan moral lah yang pelajar dapat hasil daripada aktiviti itu. Ketiga, kalau nampak atau tu, kalau nak lebih pada pentaksiran yang merujuk kepada kerja lapangan, maksudnya dilakukan pada luar pada kelas, kita nak ianya berlaku di lapangan. Pelajar boleh juga kita bawa pelajar ini bertemu dengan masyarakat, dan mana mereka ini akan diberikan tugasan. Mungkin tugasan ini antaranya menyampai, yang nombor 5 tu kan, nombor 5 tu kita nampak untuk pelajar ini diberikan peluang untuk menyampaikan maklumat mengenai integriti dan rasuah kepada orang awam. Lepas tu mungkin kita boleh sediakan, arahkan pelajar tersebut menyediakan borang selidik, soal selidik mengenai integriti dan rasuah bagi mendapat maklum balas daripada orang awam. Dan itu antara kalau kita nak menjalankan aktiviti secara kerja lapangan. Okey, boleh juga dilakukan hasil tugasan. Kita boleh pastikan elemen-elemen dalam kerja lapangan ini dimasukkan. Okey, ini sebagai panduan lah. Kalau boleh kita tambah, ada perkara yang perlu ditambah, silakan. Tapi ini adalah sebagai panduan, ya. Contoh panduan untuk refleksi juga dinyatakan bagaimana kita nak menjalankan aktiviti pentaksiran berbentuk refleksi. Boleh juga dilakukan masih lagi dalam konteks MQF 5, di mana kita ingin melihat para pelajar itu dapatlah hasil pembelajaran itu dicapai dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Hasil tugasan juga kita masukkan di dalam setiap pentaksiran ini. Contoh refleksi ini, perkara apa yang perlu dipelajari, kaitan tentang isu-isu semasa dengan integriti dan rasuah, kepentingan, aplikasi dan tindakan dan kesan terhadap ini dalam isu semasa. Ini contohlah. Okey, yang kedua, kita juga bawa panduan dalam pembentangan kajian kes. Selalunya kita letak, kalau nampak di performa itu, ayat digunakan itu secara pembentangan, dan kita bukalah dalam pada setiap aktiviti masing-masing untuk mencarilah bahan disediakan untuk pembentangan. Contoh tugasan, kalau kita nampak yang nombor 3 itu, contoh tugasan yang dapat kita lihat skandal dan cerita-cerita yang pernah berlaku yang berskala besar ni, kita nampak antara contoh yang dinyatakan di sini. So kalau ada contoh-contoh yang terbaru dan sebagainya, kita boleh masukkan. Dan ini adalah untuk dalam pembangunan kemahiran interpersonal. So di mana pelajar ini akan nampaklah dan menilai bentuk pelakuan rasuah dan salah guna kuasa dalam aktiviti seharian ataupun dalam organisasi. Kita nak tekanlah di situ bahawa dengan pembangunan interpersonal itu pelajar faham apakah isu-isu semasa ini dikaitkan dengan kursus kita ni. Segala contoh-contoh ni dinyatakan di sini. Hasil tugasan juga dimasukkan, kan, di mana
kita nampak latar belakang kes, pembincangan, dan nombor 5 tu perlu ada rujukan, dan keenam pembahagian tugasan ahli kumpulan, kan nama penuh tu juga dinyatakanlah. Okey, keduanya, kalau kita lihat, kalau itu yang pembentangan kajian di mana kita lihat tadi ada isu-isu semasa yang pernah berlaku, dan juga boleh juga kita lihat kepada kajian kes yang didapati daripada petikan akhbar. Boleh juga kita suruh pelajar melihat kepada tajuk-tajuk ataupun kes rasuah yang daripada petikan akhbar, daripada berita ataupun isu-isu dan kes yang berlaku di luar negara lah. Kalau nampak di sini kita akan bila kita bagi pelajar ini melakukan aktiviti ini, so pelajar ni perlu menghantar laporan lah, dalam bentuk yang kita mahukan lah daripada setiap aktiviti ini. Seterusnya HPK yang ketiga iaitu laporan. Kita mahukan pelajar menyediakan laporan bukan bertulis iaitu dalam bentuk video. Selalunya kita nampaklah yang pelajar gunakan video public service announcement PSA, di mana pelajar ini akan menyediakan satu laporan yang bukan bertulis, di mana contoh dan tajuk tema tugasan ini yang kita nampak yang disenaraikan di sini adalah satu isu dan tajuk di mana ianya sangat dekatlah dengan situasi semasa. Contoh aktiviti ini untuk pembangunan kemahiran kendiri, ataupun kita nak melakukan laporan secara bertulis juga boleh dilakukan. Ikutlah kepada pengalaman dan juga kita punya kreativiti pakar, kan kita pun dah lama dalam proses pembelajaran dan pengajaran ini, dan pastinya kita dapat bangunkanlah aktiviti yang bersesuaian. Okey, keduanya kandungan hasil pembelajaran. Okey, untuk makluman awal, untuk kursus KIA ini ada mengandungi 2 kredit yang dibentangkan tadi. Ada yang 3 kredit, ada yang 1 kredit dan juga ada 1 tambah 1 kredit. Okay, cerita kepada performa 1 tambah 1 ini, senario dia macam ni. Modul 1 kandungan 1 hingga 10 ini dibahagikan kepada 2 semester. Semester pertama akan dijalankan kepada sebahagian modul dan sebahagian modul lagi dijalankan dalam semester yang kedua. Pengagihan kredit secara keseluruhan 2 kredit tapi dipecahkan mengikut semester. So kiranya dijalankan kursus ini dalam 2 semester. Okay, itu yang kita bangunkan performa ini berdasarkan permintaan institusi menyediakan 1 tambah 1 kredit. Okay, bila kita lihat kepada hasil pembelajaran, kita sesuaikan kepada pembangunan kredit, iaitu 2 kredit, kata kerja yang digunakan menerangkan, menilai, menghubung kait, 3 kredit menerangkan, menghubung kait, dan kita naikkan sedikit kepada mensintesis penyelesaian masalah integriti dan rasuah. Kita juga menerima persoalan lah di mana 3 kredit ni kita nampak pada akhiran hasil pembelajaran ini, bila kita nampak hasil kerja ni agak tinggi dan persoalannya adakah ianya bersesuaian jika kita jalankan kepada pelajar peringkat diploma dan sijil. So bagi konteks ini masih lagi merujuk kepada keseluruhan ayat di mana aktiviti adalah untuk menyelesaikan masalah integriti dan rasuah. Kalau kita rujuk kepada pelajar tersebut dalam konteks level BOK masih lagi sama dan kiranya tiadalah persoalan yang kita nyatakan yang bila kita mengambil kata kerja ini pelajar tidak dapat sesuaikan dengan hasil pelajaran ini. So rasanya tak ada masalah bila kita lihat kepada keseluruhan ayat, ianya hanyalah kita tanya dalam konteks level pelajar tersebut. Apa yang kita ajar dalam kelas dan bila kita sediakan pentaksiran soalan-soalan yang kita berikan kepada pelajar, mestilah dalam konteks level
pelajar tersebut. Kita pun tahu penerimaan pelajar kita pada tahap mana. So bila kita sediakan soalan-soalan, perlulah kita sesuaikan pada tahap penerimaan pelajar. Janganlah kita menyusahkanlah ataupun kita meletakkan beban kepada pelajar. Kita boleh sesuaikan. Ya, saya tekankan di sini, walaupun kata kerja di sini agak aras yang tinggi, bila kita nak sesuaikan kepada 3 kredit, kita meletakkan aras yang pada ketiganya ada peninggian sedikit, tapi tidak menjadi masalah bila kita dapat menyesuaikan kepada level pelajar tersebut. Okay, 1 kredit hasil pembelajaran merangkumi 2 hasil pembelajaran dan 1 tambah 1 dipecahkan kepada 2 bentuk, iaitu 1 kredit, 2 hasil pembelajaran dan 1 kredit lagi merangkumi 2 hasil pembelajaran. Tapi yang kita kekalkan di sini, kandungan khusus masih lagi kekal sama. Setiganya, kandungan pemetaan penjanjaran konstruktif. Okey. Saya tunjukkan contoh di sini. Ada 1 kredit, ada 2 dan 3 kan. Kita ingat, memanglah kita dah tahulah performa ni ada 4 jenis. 3 kredit, 2 kredit, 1 kredit dan 1 tambah 1 kredit. So kiranya kalau kita nak buat pilihan, so pastikan kita faham dan nampaklah apa yang dalam performa nyatakan perbezaan dan juga performa yang kita sediakan di sini merangkumi pemetaan, dan saya akan tunjuk pemetaan penjajaran konstruktif merangkumi 3 kredit. Okay, nak tunjuk bezalah kat sini pemetaan kepada penjajaran konstruktif 3 kredit. Kalau tadi ni kita lihat 2 kredit dan di sini kita lihat kepada 3 kredit. Di mana dalam pembangunan kemahiran masih lagi dimulakan dengan MQF 5. Boleh pilih kuis, main peranan ataupun walkabout, refleksi 20%. Ya. Kedua, HPK kedua, menghubung kait bentuk pengakuan rasuah dan salah guna kuasa. 40% berbentuk laporan, ya. Dan juga yang ketiganya kita lihat di sini, walaupun dalam penyataan kata kerja yang dinyatakan dalam hasil pembelajaran yang ketiga ini, dalam pembangunan kemahiran kendiri, kita nampak aktiviti ini dipecahkan dalam komponen kuis ataupun main peranan ataupun walkabout refleksi 10% dan pembentangan 30%. So kita sesuaikanlah pada penerimaan pelajar. Kalau penerimaan pelajar itu dari kalangan program peringkat sijil, so kita sesuaikanlah pada aktiviti di mana kita nak pelajar itu dapat menyelesaikan masalah integriti dan rasuah, dan pelajar ini perlu sediakan 10% iaitu pentaksiran berbentuk kuis ataupun kita nak buat role play 10% dan pembentangan 30%. Tapi dalam konteks pelajar tersebutlah apa yang kita sampaikan di dalam kuliah kita sesuaikan dalam penerimaan pelajar. Kalau kita nampak di sini SLT yang kita sediakan di sini secara kita merangkakanlah. So dalam HPK yang pertama tu sebanyak 20%, kedua HPK kedua ni 45% dan ketiganya lebih sedikit lah 55% kerana aktiviti yang kita jalankan tu lebih perlukan masa yang lebih sedikit lah. So pengiraan SLT juga kita akan sesuaikan juga dengan aktiviti pelajar. Okay, contoh 2 kredit. Contoh 2 kredit. Kalau lihat kat sini, yang beza antara 3 kredit dan 2 kredit di situ, kita merangkakan bila pentaksiran yang kita jalankan di sini. Okay, kuis 20%, HSLT 15%, dan juga kita bila 2 kredit ni, kita nampak kita bolehlah merangkakan kan pembentangan dan laporan itu 40% dalam bentuk pembentangan dan juga laporan. Mana kalau kita tengok kat sini masih lagi dalam konteks penyampaian dan semua hasil pembelajaran modul 1 hingga 10 tu memang ada rujukan dan juga pembacaan yang jelas lah.
Kalau satu kredit ini, walaupun kita tengok satu kredit ni perlu dijalankan dalam masa tempoh pembelajaran yang sama, tapi kita lihat bila kita merancang nanti proses pembelajaran, pastikan segala aktiviti itu dijalan dalam perangkuman satu kredit. So pastikan benda tu kita kita kata tak adalah kita macam mengambil masa yang lebih lah. Kalau satu kredit, sesuaikan satu kredit. Kalau kita tengok di sini, kuis atau pembentangan, kalau nampak kuis ini 20%, pembentangan ini 40%, membangunkan MQF kluster 5. Dan yang keduanya, pembangunan kemahiran kendiri, iaitu sediakan laporan sebanyak 40%. Okey, itu untuk satu kredit. Kalau 1 tambah 1, ini 1 tambah 1 kredit, okey, dimulakan dengan tahap 1. Okey, dimulakan dengan tahap 1. Tahap 1 ni kita lihat dimulakan dengan pengenalan pembincangan bentuk perlakuan rasuah dan salah guna kuasa. Pembangunan masih lagi kluster sama, MQF 5. Ada aktiviti berkenaan kuis dan pembentangan. Okay. Iaitu beban SLT ni kita sesuaikan sebanyak 25%, dan 15% ini ianya dalam konteks MQF 4 lah, kemahiran kendiri. Walaupun kita nampak markah di sini, kuis 20%, pembentangan 40%, ya, laporan 40%, tapi dijalankan dalam keadaan kita faham ianya adalah satu kredit. Ya. Dan satu ini, kalau kita nampak ni, modul 1 hingga modul 5, kita rangkumi dalam tahap yang pertama, iaitu hingga kepada yang mulanya tadi adalah membincangkan hasil pembelajaran, dan juga yang HPK yang kedua ni dia dapat menjelaskanlah nilai integriti dan anti rasuah dengan isu semasa. So itu dalam tahap yang satu, dengan pengalaman dan juga pembelajaran di tahap yang satu, mereka teruskan kepada tahap yang kedua. So tahap yang kedua ni kita naikkan sedikit kepada nilai tambah hasil pembelajaran, di mana pelajar ini sudah jalani pembelajaran pada tahap 1. Bila tahap 2 ini mereka akan lebih mempunyai pengalaman lah dalam penilaian. Kita nampak HPK yang kita bangunkan di sini adalah menilai bentuk perlakuan, dan keduanya mereka dapat menghubung kait. So bila kita nampak tahap 1 tu ada peningkatan kepada tahap yang kedua. So itu yang berlaku, ya. Tapi dalam konteks yang modul yang disediakan lah. So modul yang kita masukkan di sini, memang pelajar ini dah mampulah dalam menilai dan juga menghubung kait. Pembentangan dalam aktiviti pentaksiran ada pembentangan 40% dan laporan 60%. Yang SLT hanya dalam termaktub 40 jam kredit sahaja. Maksudnya 40 masih dilihat kepada SLT tu, kita nampak jadikan satu kredit lah, sesuaian kepada satu kredit. Okay. Itu yang satu yang merangkumi tahap 1 dan tahap kedua. Yang di mana satu kredit tu bersamaan dengan 40 notional hours. Okey, rancangan mengajar SLT. Ini sebagai contoh lah. Ini contoh sahaja untuk 2 kredit 80 jam. Kalau pembangunan SLT ini kita serahkan kepada pihak institusi masing-masing untuk mengiralah SLT yang bersesuaian pada tingkat pelajar tersebut, dan modul kita susunkan supaya ianya dapat kita jalankan dalam satu semester. Dan di sini kita lihat jam interaksi, pembelajaran kendiri, jumlah pembelajaran itu dikira bagi mendapatkan ianya kepada keseluruhan lah 8 aktiviti yang dijalankan di sini yang bersesuaian kepada 2 kredit. Ya. Ini adalah contoh-contoh yang diberikan lah, termasuk yang di mana di sini juga bila akhirnya modul tersebut, aktiviti juga dibuat dalam pembincangan kumpulan kecil. Ya, kita nampak aktiviti ini dijalankan. Jam interaksi dan kiraan SLT itu dikira, di mana secara keseluruhan memang mendapat 2 kredit, ya, di mana kita nampaklah
mana kita nak taburkan kepada aktiviti itu pada satu semester itu, kita jalanlah mengikut institusi masing-masing. Kesimpulannya, performa ini memang kita sediakan sebagai panduan. Dalam performa yang disediakan itu mempunyai maklumat kredit, rangka kursus yang juga kita sediakan di sini, mempunyai dokumen rujukan rasmi, dan juga apa-apa yang kita masukkan dalam performa memang telah disediakanlah. Maksudnya is a complete information dalam bentuk sinopsis, ada hasil pembelajaran, ada unit pembelajaran, kaedah penyampaian, strategi dan juga sumber rujukan utama. So maksudnya gunakanlah performa yang disediakan ini bagi membantu dalam proses pembelajaran dan pengajaran lah kita nanti. So itu akhirnya daripada saya. Saya tengoklah soalan mana yang nampak di bahagian ini, saya cuba jawab dulu. Okey, adakah table 4 ni akan disediakan oleh pihak JPT? Table 4 ni kita hanya sediakan contoh, tapi pihak institusi yang akan bangunkan sendirilah, disesuaikan kepada kiranya aktiviti dan pembelajaran daripada institusi masing-masing lah. Bolehkah memberi tugasan pilihan roleplay dan walkabout kepada pelajar dalam satu semester? Tengok dua kredit tadi contoh, kita ada pemilihan dalam konteks kuis, walkabout atau refleksi 20%. So kita kena pilih 20% tu kita nak buat apa. Lepas tu kita ada laporan dan kita ada pembentangan. So setiap pada pemilihan session pentaksiran itu mengikut kepada konteks performa. So kalau kita nak buat dua kali benda dalam roleplay dan walkabout tu tak sesuai lah, sebab dia adalah pemilihan antara quiz, roleplay dan walkabout. So dia dalam satu pilihan. So sepatutnya kita hanya memilih salah satu dalam satu pilihan itu. So pastikan dia tak menjalankan aktiviti yang sama lah. Contoh tadi 20% nak pilih apa? So kita pilih salah satu sahaja. Yang lainnya ada laporan dan lainnya ada pembentangan. Jangan buat sekali lah. Walkabout dengan roleplay tu, kalau kita nak buat sekali tapi dia jumlah markah adalah 20%. So kita kena pandai untuk lihatlah pada aktiviti dengan markah tu bersesuaian. Kalau roleplay kita dah berat, walkabout pula dah berat, dan hanya dapat bahagian markah 10 dengan 10 je. Jumlah 20%. Macam tak sesuai lah. So apa-apa aktiviti kita tengok balik kepada pemilihan markah dan juga SLT. Soalan ni dia kata KIA ni 2 jam kredit untuk sijil, 1 jam kredit untuk diploma. Pemilihan institusi tersebut memang tak perlu exam final. Performa kita kalau nampak tadi hanya yang dinyatakan di situ, tiada exam final. Okey, memang pemilihan kursus adalah termaktub kepada pemilihan secara top management lah di institusi masing-masing. Soalan dia kata adakah kredit ditentukan oleh institusi? Ya. Pemilihan daripada top management lah yang memilih kredit yang ingin dijalankan di institusi masing-masing. Ada tak buku teks rujukan? Ada disediakan. Nanti bila modul 1 hingga 10 itu dibincangkan dan dikongsikan, akan juga dinyatakan teks rujukan yang boleh kita gunakanlah dalam pembelajaran ya. Dan buku teks ini disediakan pada setiap modul lah. Soalan kat sini, dia nyatakan di sini maksudnya kita akan bagi tugasan yang sama kepada pelajar, tapi tak boleh bagi pelajar memilih tugasan. Tugasan boleh diberikan secara kita guide pelajar tugasan tersebut, tapi tajuk dan idea untuk dimasukkan di dalam tugasan boleh juga kita serahkan kepada pelajar untuk mereka fikirkan. So maksudnya tak adalah is a one way of kita kata one way of kita punya hasrat sahaja. So maksudnya kita boleh buka lah. So tugasan kita based on our creativity lah. Kita bagilah varieties yang banyak supaya pelajar pun nampak, dia orang pun bila tengok di situ pemilihan dan juga kreativiti dan idea mereka tu mungkin lebih banyak daripada kita. So kita alu-alukanlah pelajar itu untuk memilih tugasan tapi mesti ikut performa. Kalau performa
Yang pertama tu kuis atau pemilihan workbook atau refleksi tu 20%. Pematangan 20%, laporan 20%. Itu perlu diikuti. Dari segi tugasan, bentuk-bentuk tugasan, bolehlah kita varietiskan untuk terselaraskanlah dengan performa tersebut, ya.